Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang sampai kita ke slot yang ketiga. Ketiga adalah ceramah dan penyampaian sumbangan murid yang cemerlang dalam ujian peperiksaan. Yang berbahagia Ustaz Zakir Zahir Al-Basri Al-Mujadidi, Mudir Madrasah Munir Madrasah Arabadiyah, ya, Tuan Imam, Tuan Haji Mustafa, semua kawan masjid, EDK masjid yang akan tamat tak lama lagi, tuan-tuan, perempuan, anak-anak yang dikasihi. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Ilahi kerana pada hari ini kita dapat dan cuaca yang baik kita dapat bersama. Tadi kita buat barakan dan sekarang ini kita berada dalam rumah Allah yang mulia ini untuk menyambut sempurna kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dirahmati dan mendapat syafaat daripada baginda insya-Allah, ya. Untuk malam kita bersama, ceramah kita ialah Ustaz Zahir Al-Basri Al-Mujadidi. Beliau saya telefon saja, ya. Dalam masa singkat saya pun tak tahu nak saya siapa dah, kerana kesilapan teknik kita. Jadi dia telefon dengan telefon, Ustaz kata dia ada program ini, ada di sini sebenarnya, tapi dia tetap tunggu dia telefon balik. Alhamdulillah dia telefon, dia dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Semoga dengan kehadiran Ustaz sikit sebanyak dapat memberi pencerahan apa sajalah yang terbaik mengenai sumbangan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tak perlu masa yang panjang. Ibu Ustaz Zahir untuk terusnya memberi penceramah kita untuk meneruskan majlis. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakirin syakirin wal 'aqibatu lil muttaqin. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا إلى الله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين وخاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين ومن تبعهم ورزق محبتهم واتباعهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih kepada
Tuan Pengerusi Majlis, Ibu Gani, dan yang saya muliakan Tuan Imam, dan yang saya kasih sekalian ahli jawatan kuasa masjid, pokok Kapostoli, dan juga urus setia, hadirin muslimin muslimat rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita merofakkan dan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpahan dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini dapat kita berhimpun dan berkumpul di dalam satu majlis yang amat mulia, majlis yang mana perhimpunannya itu adalah kerana nak menzahirkan kegembiraan dan juga kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan utusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan apa perkara yang kita lakukan, yang kita laksanakan pada hari ini, daripada pagi tadi adanya perarakan, ada perarakan sini. Kemudian daripada pihak yang mengadakan jamuan, yang masuk, dan semua yang berhimpun pada hari ini dipandang dan dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Azza wa Jalla menghimpunkan kita seperti mana kita berhimpun pada hari ini bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam nanti di hari akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita tiap-tiap tahun sepatutnya lah dan sayugianya mengadakan majlis-majlis seperti ini, program-program seperti ini, sebagai tanda syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas utusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian diadakan ceramah, diadakan peringatan cerita tentang susuk tubuh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Imran, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Artinya, qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, bi fadlillahi, dengan kurniaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama berkhilaf pada menafsirkan fadlihi di sini, kurniaan di sini. Ada setengah ulama menafsirkan fadlihi di sini yaitu al-Islam yang dibawa datang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan wa rahmatihi ditafsirkan mereka itu dengan Al-Quranul Karim. Pertamanya fadlihi al-Islam, yang keduanya rahmatihi yaitu Al-Quranul Karim. Tetapi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, salah seorang ulama di kalangan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan gelaran kepadanya Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, Bahrul Ilmi. Beliau menafsirkan fadlihi di sini dengan makna al-ilmu, yaitu segala pengetahuan ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu limu'allim,
Innama bu'istu, sesungguhnya aku ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala li muallim, untuk mengajarkan kepada manusia segala pengetahuan, segala ilmu Allah Subhanahu wa taala, khususnya ilmu yang menghampirkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa rahmatihi ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah dengan makna yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, susuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri dimaksudkan dengan rahmatihi. Beliau membacakan satu potongan ayat Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutuskan akan engkau ya Muhammad illa melainkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat kepada seluruh alam. Maka yang dikehendaki rahmat di situ siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah olehmu ya Muhammad, dengan kurniaannya Allah, yaitu ilmu ataupun al-Islam, wa rahmatihi, dan rahmatnya yaitu Al-Quran ataupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, fabidzalika falyafrahu, maka yang demikian itu berseronoklah mereka itu, bergembiralah mereka itu, huwa khairum mimma yajma'un, itu terlebih baik daripada apa segala perkara yang mereka himpunkan, daripada harta bendanya, daripada wang ringgitnya, daripada anak-anaknya. Seperti pada pagi ini kita berhimpun sebagai tanda penzahiran syukur kepada Allah dan mentakzimkan baginda Nabi, seronok dengan bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu perkara disyariatkan, disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan pada hari ini semuanya membetuli, semuanya sabit di dalam nas, di dalam Al-Quran, di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, kita duduk di sini berhimpun kerana Allah Subhanahu wa taala. Berhimpun perhimpunan yang kerana Allah Subhanahu wa taala itu salah satu daripada syiar Islam. Itu salah satu daripada syiar Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati kita itu bertambahnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla firman dalam Al-Quran, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Wa man yu'azzim, barang siapa yang membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala, seperti hari ini kita himpun, kita buat perayakan kita buat perarakan, kita himpun semua masyarakat kawasan di kawasan kita ni, kemudian Allahumma salli ala Muhammad, adakan jamuan. Ini adalah syiar Islam, ini adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka bahawasanya ia setengah daripada ketakwaan pada segala hati umat Islam, umat manusia, khususnya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adanya pembacaan Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah kalian apa yang mudah daripada Al-Quran Al-Karim. Kita ada tadi bacaan Al-Quran daripada adik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak kita di sini baca Al-Quran. Dalam majlis ada bacaan Al-Quran. Kemudian ada cerita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla menyebut di dalam Al-Quran, kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Laqad kana fi qasasihim, demi Allah sesungguhnya pada kisah mereka itu ibratun, benar-benar menjadi ibrah, menjadi pengajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang yang adanya hati yang sempurna, akal yang sempurna. Bila diceritakan khususnya tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu orang yang belum kenal dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
orang yang sudah kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila diceritakan tentang Rasulullah, hatinya jadi rindu, jadi cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah ada cinta kepada Nabi, yang sudah ada rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi hiburan pada hatinya mendengar kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah kata para ulama, minimal paling kurang pun dalam majlis Maulid Rasul seperti hari ini yang tamanya bagi adanya apa? Ta'rifan lil mubtadi'in min awamil muslimin. Bagi adanya ma'rifah, kenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang baru mula nak kenal dengan Nabi, yang baru mula nak dekatkan diri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi orang yang rugi nanti di hari akhirat. Jangan jadi orang yang mana tidak ada ganjaran balasan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada nanti di hari akhirat kerana tidak kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, paling kurang pun ta'rifan lil mubtadi'in min awamil muslimin. Daripada kebanyakan orang-orang Islam, bila adakan majlis seperti ini, kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya ketika mana saat lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, kita nak kenal Rasulullah, nak kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena pelajari 5 perkara. Pertamanya, kita kena tahu, kena mengaji, kena belajar sirah nabawiyah. Sirah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula daripada saat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai kepada wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Allah Azza wa Jalla menciptakan segala makhluk, nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abdul Razak di dalam kitabnya Musannaf, Al-Imam Abdul Razak mengatakan suatu hari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dia datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah awal-awal makhluk yang diciptakan, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallah qabla al-asya' nur nabiyyika ya Jabir. Awal-awal perkara yang diciptakan, yang dijadikan sebelum daripada sesuatu, sebelum daripada arash diciptakan oleh Allah, sebelum daripada bumi diciptakan oleh Allah, sebelum malaikat diciptakan oleh Allah, sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Allah menjadikan nur Nabi engkau wahai Jabir, yang disebut sebagai Nurul Muhammadiyah. Itulah awal-awal penciptaan, kata setengah para ulama, yang dijadikan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diciptakan Nabi Adam, kata para ulama, 2000 tahun sebelum daripada diciptakan Nabi Adam, nur itu sudah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat Jibril supaya turun ke bumi, ambil sebanyak 60 jenis tanah untuk dijadikan, untuk diciptakan satu lembaga Adam alaihi salam, untuk nenek moyang kita ni. Sebab awal ataupun asal kejadian kita, makhluk ni, kejadian datuk nenek moyang kita adalah daripada tanah. Allah Azza wa Jalla firman, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة إلى آخره. Laqad, kata Allah, walaqad khalaqnal insan, demi Allah sesungguhnya kami menciptakan akan manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam, min sulalatin min tin,
daripada patinya itu asal daripada tanah. Asal daripada tanah. Berapa banyak? 60 jenis tanah. Waktu ketika mana digaulkan tanah tadi untuk diciptakan lembaga Adam, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Jibril memasukkan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Bila mana dah diciptakan lembaga Adam tadi itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan diletakkan Nabi Adam di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Selama berapa tahun? 40 tahun tanpa nyawa. Barulah Allah Subhanahu wa taala tiupkan roh ke dalam lembaga tubuh Adam alaihi salam. Maka bila mana Nabi Adam alaihi salam sedar, bila mana Nabi Adam alaihi salam hidup, awal-awal kalimah yang dipandangnya, yang dilihat oleh Nabi Adam alaihi salam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sudah terpapar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam kenalah dengan Nabi kita Muhammad. Walaupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam belum lagi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk jasad dan juga roh. Tapi nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sudah pun dikenali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka nur yang ada dalam tubuh Nabi Adam alaihi salam turun daripada satu sulbi kepada satu sulbi kepada satu sulbi, sehinggalah sampai kepada ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Dalam setengah riwayat, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mengatakan, ketika mana Nabi Nuh alaihi salam berlayar di dalam lautan, aku juga turut berlayar bersama dengannya. Sebab apa? Dalam tubuh Nabi Nuh alaihi salam itu terkandung nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke dalam satu api yang dibakar oleh Raja Namrus pada ketika itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku juga turut bersama-sama dengan Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar di dalam api yang dibakar oleh Namrus. Namun api tadi itu tak memberikan apa-apa kesan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab Allah Azza wa Jalla mengatakan, kunu ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hendak jadilah engkau wahai api bardan sejuk, wasalaman dan keselamatan, kesejahteraan ala Ibrahim, ke atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebahagian para ulama mengatakan tidak terbakar api tersebut kerana adanya nur yang mulia, nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka nur itulah yang berpindah-pindah sampai kepada bapaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Barulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala memindahkan nur tadi itu berpindah pergi kepada rahim ibunda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Sayyidatina Aminah radhiyallahu taala anha wa ardaha, ibunda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang mana dirinya terkandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan jadi luar biasa. Orang itu akan jadi luar biasa. Seperti mana ketika nur itu ada di dalam tubuh Abdullah. Waktu sebelum daripada berkahwin Abdullah, ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan gelaran pelita tanah haram. Diberikan gelaran pelita tanah haram. Sebab apa? Kerana Abdullah, ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia berjalan sekitar kota Mekah pada waktu malam, tidak memerlukan kepada lampu, tidak memerlukan kepada cahaya, tidak memerlukan kepada obor-obor api dan sebagainya untuk mendapatkan cahaya. Cukup dengan nur, cahaya yang ada pada tubuh Nabi Abdullah sudah memadai baginya untuk menjadikan
kita panggil apa, petunjuk kepadanya berjalan di sekitar kota Mekah pada waktu malam. Sebab itu diberi gelaran pelita tanah haram. Sebab apa jadi begitu? Kerana dalam tubuhnya itu ada satu perkara yang mulia, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia duduk bersama-sama dengan manusia, daripada tubuhnya itu akan mengeluarkan satu bauan yang sangat harum, seperti mana bauan kasturi. Walaupun dia tak pakai pun minyak wangi, tapi bauan daripada tubuhnya itu seperti mana wangian, seperti mana minyak wangi. Sebab apa jadi begitu? Adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nur tadi itu berpindah kepada Sayyidatina Aminah. Kelebihan yang ada pada Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi padanya. Tidak ada lagi padanya. Disebutkan dalam setengah riwayat, Abdullah sebelum berkahwin dengan Sayyidatina Aminah, ibunda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi berniaga ke negeri Syam. Waktu pergi berniaga di negeri Syam, beliau bertemu dengan seorang perempuan daripada Yahudi, perempuan yang salehah, namanya Fatimah. Namanya Fatimah, seorang Yahudi yang salehah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepadanya, melihat satu perkara yang luar biasa pada susuk tubuh Abdullah ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tengok, dia kata ni orang Arab ni luar biasa. Pasti dalam tubuhnya itu adanya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti daripadanya itu nanti akan melahirkan Nabi akhir zaman. Sebab orang Yahudi ni, apa-apa perkara yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan semua di dalam kitab Taurat. Diceritakan semua dalam kitab Taurat. Kata Sayyidina Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, kibar tabi'in, para tabi'in kibar, orang-orang besar daripada kalangan tabi'in. Sebab Islamnya itu ketika mana di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kata Ka'ab al-Ahbar, salah seorang daripada asalnya pendeta Yahudi, ulama Yahudi yang masuk Islam. Jadi tabi'in. Jadi kita panggil ulama di kalangan umat Islam. Kata beliau, waktu ketika mana aku masih kecil, ayahku, bapakku mengajarkan kepada aku semua pasal yang terkandung di dalam kitab Taurat, melainkan hanya satu pasal sahaja yang tidak diceritakan kepada Allahumma salli ala Muhammad, yang tidak diajarkan kepada beliau. Akhirnya setelah mana selesai diajar kepada Ka'ab al-Ahbar, dia ambil kitab Taurat, kemudian dimasukkan dalam peti dan dikuncinya. Namun bila mana setelah mana ayahnya meninggal dunia, Ka'ab al-Ahbar dia buka balik peti tersebut, kemudian dia tengok mana pasal yang tak diajarkan oleh ayahnya. Ternyata dalam pasal tersebut menceritakan Nabi akhir zaman, yaitu namanya Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya daripada bangsa Arab, lahirnya pada tahun Gajah, ketika mana besarnya pergi berhijrah ke Madinah, kemudian dia akan memperkembangkan Islam di Madinah. Sifatnya begitu, kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya ikan mayang, tubuhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bidang sempurna, susuk tubuhnya, rupanya cantik dan sebagainya. Wafatnya di Madinah, dan apa segala perkara yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut dalam kitab Taurat. Disebut dalam kitab Taurat. Sebab itu Ka'ab al-Ahbar masuk Islam. Jadi Fatimah, seorang perempuan yang salehah tadi itu, dia nampak suatu perkara yang istimewa pada Abdullah. Akhirnya apa yang dia buat? Dia minta nak berkahwin dengan Abdullah. Dia minta nak berkahwin dengan Abdullah, tapi ditolak. Abdullah tidak, kita panggil, tidak akan memberikan keputusan mendahului keputusan bapaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni ayah tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umurnya panjang, diberikan gelaran kepadanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syaibatul Habdi. Diberikan gelaran kepadanya Syaibatul Habdi. Abdul Muttalib tu Syaibatul Habdi, gelaran yang diberikan
kepadanya, sebab Allahumma salli ala Muhammad didoakan kepadanya itu dengan umur panjang. Sebab Abdul Muttalib ni umur dia panjang. Abdullah meninggal dulu tapi dia tak meninggal lagi. Abdul Muttalib meninggal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 4 tahun selepas baginda Nabi, 2 tahun baginda Nabi SAW duduk dengan Aminah. Kemudian 2 tahun lagi duduk dengan Abdul Muttalib. Maknanya ketika mana usia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam 8 tahun, barulah meninggal Abdul Muttalib. Jadi Abdullah tak memberikan keputusan, tidak akan mendahulukan keputusan pak ataupun ayah dia tadi itu. Sehinggalah bila mana Abdullah berkahwin dengan Aminah, dan dia seterusnya pergi berniaga kembali ke negeri Syam, bertemu semula dengan Fatimah yang minta nak berkahwin dengan Abdullah. Dia kata sudah hilang apa kelebihan yang pada Abdullah. Sudah hilang apa kelebihan yang ada pada Abdullah. Nur yang terpancar daripada susuk tubuh Abdullah. Sebab apa? Kerana nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi sudah berpindah kepada ibundanya Aminah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Bila mana berpindah, kelebihan tadi itu berpindah pula kepada ibunda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sehingga kan tiap-tiap kali ketika mana mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada awal hari pertama mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aminah sentiasa bermimpi dengan mimpi yang indah, bertemu dengan para anbiya, bertemu dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dalam mimpinya ada bertemu dengan Nabi Adam, dalam mimpinya ada bertemu dengan Nabi Sulaiman, dalam mimpinya ada bertemu dengan Nabi Daud, dalam mimpinya ada bertemu dengan Nabi Idris, dalam mimpinya ada bertemu dengan Nabi Musa, dalam mimpinya ada bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam, alaihi wassalatu wassalam. Semua para nabi, para anbiya cakap menyebut di dalam mimpi tadi itu kepada Sayyidatina Aminah, engkau sedang mengandungkan semulia-mulia daripada manusia. Engkau sedang mengandungkan seorang yang akan menjadi rahmat, yang akan menjadi cahaya kepada sekalian anak. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Azza wa Jalla firman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wahai nabi, ya Muhammad, inna arsalnaka syahidan, kami memutuskan engkau itu sebagai syahidan, sebagai penyaksian atas apa yang telah mereka itu umat berjanji di alam zarri, di alam zuriyat. Wa mubashiran wa nadhira, dan memberi khabar kegembiraan, keseronokan kepada orang mukmin, kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhira, dan memberikan peringatan bagi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'iyan ila Allah biiznih, dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Wasirajan munira, dan lampu yang bersinar-sinar, yang bercahaya. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah dalam mimpi Sayyidatina Aminah, para nabi memesan kepada Sayyidatina Aminah, engkau pelihara, engkau jagalah kandungan engkau ni baik-baik, kerana engkau sedang mengandungkan semulia-mulia daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, semulia-mulia daripada manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam setengah riwayat mengatakan, datang di dalam mimpi Sayyidatina Aminah, mengatakan, engkau namakanlah anakmu ini dengan sebutan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini kelebihan yang ada pada Sayyidatina Aminah. Sebab apa? Mengandung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Akhirnya ketika mana lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam,
perkara yang luar biasa, perkara yang hebat, perkara yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tidak pernah dipandang, tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia berlaku pada ketika mana lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kerana itu kita berharap kemudian selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina bisaniyatil wada'i, seolah-olah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di hadapan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu ketika mana lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, banyak perkara yang luar biasa berlaku. Antaranya yang sering kita dengar, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, keluarnya terpancarnya satu cahaya yang terang. Padahal ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir sebelum daripada waktu fajar, suasana cuaca pada ketika itu masih lagi gelap, tapi cerah terang alam pada ketika itu dengan nur. Baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kata setengah ulama, cahaya nur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangi yaitu istana Kaisar yang ada di negeri Syam pada ketika itu. Terang, kata Ummu Syifa, salah seorang daripada bidan yang menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ardah, mengatakan keluar cahaya daripada susuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menakjubkan diriku sehingga aku menitiskan air mata keseronokan kegembiraan lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun terkhitan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam matanya sudah bercelak, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan tidak ada suatu pun titisan darah daripada tubuhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kebanyakan manusia, bila mana dia lahir ada titisan darah? Ada. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan bersih. Dan ada riwayat mengatakan ini perkara yang luar biasa yang berlaku pada Nabi, yang dinamakan irhasun, perkara yang luar biasa yang berlaku pada mereka yang akan menjadi pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari adat, betul tak berlaku di kebanyakan manusia ni. Kata setengah riwayat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar waktu lahirnya melalui jalan kemaluan perempuan. Melalui jalan kemaluan perempuan. Ghalib kebiasaannya kita lahir semua melalui kemaluan ibu kita, betul? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu, kata setengah riwayat. Disebut oleh Al-Imam Muhammad bin Umar, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di dalam kitab beliau dia menyatakan bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar daripada bahagian perut ibunya. Keluar daripada bahagian perut ibunya, seperti mana kita ni kena operate, scissor, kena scissor. Tapi Rasulullah bukan scissor dah. Allah Ta'ala keluarkan terus langsung daripada perut ibunya Sayyidatina Aminah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Ini suatu perkara yang pelik, suatu perkara yang aneh yang berlaku saat lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi walaupun dia manusia tak sama dengan kita. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Qul innama ana basharun, hanya saja aku ini manusia, mislukum seumpama kalian. Tapi Allah Ta'ala baginda Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa wahyu yuha, Nabi yang diwahyukan kepadanya. Itulah yang membezakan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi keluar melalui bahagian perut. Waktu ketika itu apalagi perkara yang berlaku
Allahumma salli ala Muhammad. Dalam riwayat mengatakan di negara Parsi pada ketika itu istananya runtuh. Istananya runtuh waktu lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Lit'azimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak memuliakan, nak mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata riwayat lagi mengatakan di negara Parsi pada ketika itu adanya satu api yang dibakar, yang disembah oleh orang-orang Majusi, yang tidak pernah terpadam semenjak 1000 tahun yang lalu. Waktu lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, api yang dibakar oleh orang Majusi yang menjadi sembahan orang Majusi tadi itu terpadam dan tidak pernah menyala selepas lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak lain tak bukan sebagai nak membesarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata riwayat waktu lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah lahir baginda Nabi ketika itu dekat dengan iaitu Kaabah. Dekat dengan Kaabah. Bila mana lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kaabah tadi itu condong ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda hormat tunduk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar itu sahaja, binatang-binatang yang ada di daratan semua bercakap masing-masing. Bercakap sama-sama mereka itu sendiri. Ini disebut di dalam riwayat, di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sirah nabawiyah. Binatang-binatang bercakap sama mereka itu sendiri fi lughatil al-arabiyyah fil fashah, dalam bahasa Arab, dalam keadaan Arab yang fasih. Bercakap mengatakan, wah, telah lahir semulia-mulia daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bercakap dalam penuh kegembiraan, keseronokan mereka itu atas lahir, atas muncul bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sekadar di bumi, bahkan di langit. Disebut dalam riwayat mengatakan ihtazzat arsyu turban wastibsyara, bergegarnya arsy Allah Subhanahu wa taala kerana gembira seronok dan khabar kegembiraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua makhluk gembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita yang jadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seyogia dan sepatutnya begitu. Cinta dan sayang kepada Nabi, takzim kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita buat pada hari ini insya-Allah tidak ada sia-sianya. Tidak ada sia-siakan. Perkara itu ada nilai daripada Allah Subhanahu wa taala selama mana apa yang kita buat mengikut landasan syarak, apa yang dibataskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Tidak ada majlis kemungkaran, tidak ada maksiat. Insya-Allah majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu syair, dalam satu hadis, diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, cerita tentang mimpi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda. Sayyidina Abdullah bin Abbas dia mimpi dia bertemu dengan pak nakal dia, pak saudaranya Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Abu Lahab ni pak nakal Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Dia jumpa Abu Lahab dalam neraka Allah. Sebab Abu Lahab ni mati dalam keadaan menentang Islam, menentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia jumpa Abu Lahab, wahai Abu Lahab, kaifahal? Engkau macam mana Abu Lahab? Kata Abu Lahab, oh, aku duduk dalam neraka kena azab, kena seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Abu Lahab, hanya pada tiap-tiap hari Isnin diringankan sedikit azab dan seksa kepada aku. Diringankan sedikit. Bagaimana diringankan? Keluar daripada jari aku beberapa titisan air.
yang daripadanya itu aku boleh minumnya. Itu kata Abu Lahab. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sebab apa boleh jadi macam tu? Apa perkara yang kau buat sehingga diringankan azab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Kata Abu Lahab, waktu ketika mana hidupku pernah sekali aku bergembira, aku berseronok dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika saat lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan bahawa dia memerdekakan seorang hamba kesayangannya yang bernama Suwaibah untuk menjadi ibu susuan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dengan sebab itu sahaja, walaupun dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah, walaupun dia menentang dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Taala ringankan azab kepadanya. Kita yang jadi umat Rasulullah, yang beriman kepada Allah dan juga Rasul, yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita banyak dosa, agak-agak apa balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi kita yang sentiasa tiap-tiap tahunnya seronok dan bergembira dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nasir Ad-Dimashqi radhiyallahu taala anhu wa ardhah melantunkan satu syair. Kata beliau, idza kana hadza kafirun jaa zulmuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata'annahu fi yawm isnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Fama dhannu bil 'abdi alladhi tulu umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Katanya beliau, iza kana hadza kafirun, jika ini kafir, yaitu Abu Lahab ni, ja'a zulmuhu, telah datang cemohan, telah datang kejian kepadanya itu fil jahimi mukhallada, duduk tidak, yaitu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, dengan celaan di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa ta, celakalah kedua-dua tangan engkau wahai Abi Lahab. Makna celakalah, binasalah engkau, diri engkau tu wahai Abi Lahab, fil jahimi mukhallada, kekallah duduk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ata'annahu fi yaumi isnaini daima, tapi selama-lamanya tiap-tiap hari Isnin, tiap-tiap hari Isnin datang kepadanya itu satu titisan air daripada jarinya. Yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, yaitu kerana apa? Diringankan azab kepadanya itu kerana pernah dia bergembira berseronok dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fama dhannu bil 'abdi, maka apa sangkaan bagi seorang hamba macam kita semua pada hari ini, allazi tulu umrihi, yang sepanjang umur hidupnya itu daripada sehingga sampai daripada umur balignya sehingga sampai matinya, bi ahmad masruran, bergembira berseronok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa mata muwahhidan, dan matinya itu dalam keadaan beriman, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Nescaya Allah Ta'ala berikan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang berlaku pada orang-orang yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah kata Imam Ibn Jauzi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, orang yang mengadakan majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam satu kampung, dalam satu kawasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya itu keamanan sepanjang tahun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabulkan, menerima segala hajat dan permintaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, orang yang mengadakan majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah, sebagai tanda syukurnya kepada Allah terhadap apa yang dibawa sampai kepadanya melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
maka dia mendapat balasan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada para ulama bermimpi. Ada ulama bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi mengatakan, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa ma 'azzama maulidi, barang siapa yang membesarkan, mentakzimkan hari kelahiranku seperti apa yang kita buat pada hari ini ni, kuntu adalah aku syafi'an lahu yaumal qiyamah, pemberi syafaat kepadanya nanti di hari akhirat, di hari kiamat. Bahkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmizi dan Imam At-Tabarani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, barang siapa yang menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam hari ini kita berhimpun di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, kita adakan jamuan at'imut ta'am, adanya bacaan qiraatul Quran, adanya qiraah sirah nabawiyah, kita selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menghimpunkan masyarakat umat Islam. Ini semua adalah ahya sunnati, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani, orang yang menghidupkan sunnah aku adalah orang yang cinta kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka orang yang cinta kepada aku adalah ia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama denganku. Kerana itu kita buat majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa zakkirhum bi ayyamillah fa inna dhalika la ayatin li sabbarin syakur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ibrahim, wa zakkirhum bi ayyamillah, ceritakanlah, sebutkan kepada mereka itu umat bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dzalika la ayatin lisabbarin syakur, yang sesungguhnya yang demikian itu benar-benar menjadi alamat, menjadi bukti, menjadi tanda bagi orang-orang yang syukur, orang-orang yang sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dan juga murid beliau Imam Mujahid menafsirkan ayyamillah di dalam surah Ibrahim, dimaksudkan itu adalah yaitu hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Maka bagi kita umat baginda Nabi, umat manusia, nikmatul kubra, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besarnya apa? Yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan minhum yatluna 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allah, demi Allah sesungguhnya memberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 'alal mu'minin, atas orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iz ba'atsa fihim, ketika mana mengutuskan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka itu rasulan, akan seorang rasul. Maka kita dapat nikmat bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita boleh duduk beribadat kepada Allah, kita boleh mengerjakan sembahyang, kita boleh berpuasa, kita boleh hidup aman, kita boleh hidup dalam keadaan keluarga yang bahagia, masyarakat yang bekerjasama, dan segala apa nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, itu adalah asbab
kedatangan utusan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah, kerana itulah kita buat majlis Maulid Rasul yang pertama paling kurang kena ada ta'rifan lil mubtadi'in min awamil muslimin, kena adanya makrifah, kenal dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Adapun yang kedua, bagi orang yang sudah adanya iman di dalam hatinya, sudah kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakan majlis Maulid Rasul ini sebagai apa? Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin, sebagai tashwiq, sebagai cinta dan rindu kepada baginda Nabi. Buat majlis Maulid Rasul, ceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, sudah ada padanya benih kecintaan dan kerinduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dibuat majlis seperti ini, bila mana diceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya itu akan jadi rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bila dia dengar tentang Nabi, hati jatuh cinta kepada Nabi, rindu. Kalau boleh nak ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Cuba kita tengok bagaimana rindunya, bagaimana cintanya para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Sauban radhiyallahu taala anhu wa arda. Disebut berulang-ulang kali para ulama cerita Sayyidina Sauban. Kecintaan dan kerinduan yang luar biasa di dalam hatinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dia bukan sahabat yang hebat seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti Sayyidina Umar Al-Faruq, seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Dzul Nurain. Bukan seperti mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sahabat biasa. Sayyidina Sauban radhiyallahu taala anhu arda, cinta dan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berhimpun dengan Nabi, setelah mana berpisah balik ke rumah masing-masing, hatinya terus rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rindunya kepada Nabi, rindunya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga satu hari Sayyidina Sauban radhiyallahu taala anhu ardah jatuh sakit. Sayyidina Sauban radhiyallahu taala anhu ardah jatuh sakit. Bila jatuh sakit, para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum ajma'in semua pergi ziarah. Ziarah Sayyidina Sauban. Ini akhlak para sahabat. Bila mana ada sahabat yang sakit, mereka akan pergi ziarah. Kita pun begitu. Kalau ada anak beranak, adik-beradik, kaum kerabat, jiran, tetangga yang sakit, sunat kita pergi ziarahnya. Doakan supaya dia disembuh. Kalau di hospital, kita di ziarah dia di hospital. Itu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat ni tanya kepada Sayyidina Sauban, Sayyidina Sauban mau sakit apa? Tapi Sayyidina Sauban radhiyallahu taala anhu arda senyap, tak memberikan apa-apa jawapan. Sehinggalah satu hari yang pergi ziarah itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka Rasulullah pun memberi pertanyaan yang sama. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya Sayyidina Sauban, ya Sauban, kerana apa engkau boleh jadi begini, kurus kering, sakit macam ni, sebab apa? Kata Sayyidina Sauban radhiyallahu taala anhu arda, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni sentiasa memikirkan tentang diriku. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan segala dosa-dosaku ni, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan aku ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku fikir syurgaku tidak sama dengan syurgamu ya Rasulullah. Aku ni orang biasa, engkau orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah tentu syurgamu itu lebih tinggi daripada syurgaku ya Rasulullah. Maka apakah nikmatnya kalau duduk di dalam syurga ya Rasulullah, kalau tidak dapat bersama-sama denganmu ya Rasulullah?
Kalau tidak dapat bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah nikmatnya duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat ini nikmat duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah nikmat yang tidak boleh nak dibandingkan dengan nikmat duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu taala anhu arda, yang syahid dalam medan peperangan Mu'tah, Allah Azza wa Jalla bawa dia di dalam burung yang berwarna hijau, terbang merasakan nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kata nikmat lagi duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala nak bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup pada ketika itu, sehingga Allah taala mengizinkan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam ruh bertemu dengan alam ajsad. Allah cintanya para sahabat sehingga sampai saat matinya itu pun masih lagi rindu dan ingat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kerana itu kita buat majlis seperti ini sebagai tashwiqan, sebagai menjadikan hati kita tu rindu kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau bolehlah kita ni selama hidup kita ni bagi pernah sekali pun cukuplah rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menitiskan air mata ingatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bagaimana kasih sayangnya, pengorbanannya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kepada kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalam satu riwayat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, ya ashabi, nanti di hari akhirat Nabi Ibrahim alaihi salam akan duduk depan pintu sebelah kanan. Yang sebelah kanan adalah laluan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan duduk di hadapan pintu sebelah kiri, yang mana pintu sebelah kiri ini adalah laluan untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat rasa pelik. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kerana apa engkau duduk di hadapan pintu sebelah kiri, laluan nak masuk ke dalam neraka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kerana aku menunggu mana di kalangan umatku yang akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, aku nak memberikan syafaat kepadanya, aku nak menyelamatkan dirinya daripada masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, terlepas daripada azab, terlepas daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kepada kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ni adakah tidak cinta dan ingat serta rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Coba sebut Allah. Yang ketiga, takhirah, kita buat majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tarwihan lil muta'alliqin bihadza nuril mubin, sebagai hiburan kepada kita orang yang hatinya sudah cinta kepada Nabi, sudah ingat kepada Nabi, tiap-tiap hari banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka diadakan majlis seperti ini, perawakan, selawat, ceramah, kemudian cerita tentang Rasulullah sebagai hiburan pada hatinya itu. Bagi orang yang sudah berpaut hatinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, mudah-mudahan itulah menjadi balasan ganjaran bagi kita nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang ada, yang usaha, yang bekerja pada majlis pada pagi ini mendapat nilai daripada Allah Subhanahu wa taala dan dipandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang terpilih,
daripada kalangan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah wa a'malan salihatan maqbulah wa sa'adatan darain wa husnal khatimah wa anta khairur radidin. Allahumma sabbit qulubana 'ala mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sabbit qulubana 'ala mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sabbit qulubana 'ala mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami memohon, kami mengangkat tangan kepadamu ya Allah, dengan berkat majlis pada hari ini ya Allah, Engkau berikanlah dan anugerahkanlah kepada hati kami kecintaan dan kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadikan kami orang yang sentiasa rindu kepada Nabi sehinggalah sampai saat kewafatan dan kematian kami ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami ini ya Allah. Dosa kedua-dua ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa kau ahli keluarga kami ya Allah, istri-istri kami, anak-anak kami, serta kaum kerabat, jiran-jiran kami, dan umumnya kepada kaum muslimin muslimat ya Allah. Dengan keberkatan majlis Maulidur Rasul, dengan apa yang disebutkan di dalam ceramah ya Allah, dengan selawat kami kepadamu ya Allah, dengan kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perarakan kami, jamuan kami, apa yang kami buat kerana Allah dan kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Engkau jadikanlah kami ya Allah di kalangan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Engkau himpunkanlah kami seperti mana di dunia ini dapat berhimpun nanti di hari akhirat bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkau jadikanlah kami nanti di hari akhirat dapat syafaat pertolongan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami di kalangan mereka yang duduk di dalam syurga bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengucapkan kepada Ustaz Zahir Basri yang telah memberi ceramah selama 1 jam kepada kita. Sebenarnya melalui Rasul kita dalam apa yang doakan Ustaz tadi, dimampukan Allah InsyaAllah. Jadi untuk seterusnya kita jemput Ibu Hamid untuk majlis berikutnya. Ibu Hamid disilakan untuk menyampaikan sumbangan pada anak-anak kalian yang percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua muslimin muslimat yang
ceramah penyebutan dan teman untuk pemerintah ini Pak Yani terima kasih. Untuk pemerintah ini kita beri sumbangan kita berikan semua sedikit ya sumbangan sebagai agar pada anak-anak kita yang berjaya melanjutkan perjalanan dan mendapat kesusahan yang terbaik. Jadi untuk tak membuang masa lagi, saya jemput untuk menyampaikan sumbangan ini. Pertama kita jemput tadi dulu Sarhan Ben Zaini ada coba jemput tadi ada oke ya Sarhan Ben Zaini atau Muhammad Daniel ya baik sini ada okey. Saya tolong ni. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Yang tadi? Jangan. Okey. Yang mana? Betul sekarang ini kepada keputusan SPM dulu. Pertama, Muhammad Syahidul bin Harun mendapat 8A 1B 1C. Yang kedua mendapat Nur Baitul Aliyah binti Muhammad Zahir. Sudah. Sekarang ini melanjutkan pelajaran kat Uzar Terengganu. Dapat melanjutkan pelajaran di Uzar Terengganu. Anak Harun lagi pergi mana tu tak? Apa ni? 8A juga. 8A juga. Lepas tu seterusnya apa ni? Nurul Husna binti Zakaria. Nama ni? Nurul Husna. Nurul Husna. Dulu. Okey. Lepas tu seorang lagi apa tu lagu satu lagi Muhammad Rahimi. Bin Majid. Seterusnya Ratul Hadiyah binti Karim. Ratul Hadiyah binti Karim. Ini pun dapat bagi dia sekarang ni dapat jawab pelajaran ke UiTM Merbuk. Okey, lepas tu sekarang kita pergi pada STP Pak. STP dapat 4 penuh. 4 prinsipal penuh. Nur Asyikin bin Maliki. Nur Asyikin bin Maliki dapat menyambungkan pelajarannya ke UUM. Dapat menyambungkan pelajaran ke UUM
camp situ. Bertanya, boleh satu lagi jalan Nur Zarah binti Muhammad Sofi. Saya dah lah. Tadi saya boleh. Nur Zarah binti Muhammad Sofi. Awan. Awak ikut. Awak yang bagi kamu saya bagi lagi. Betul kan? Ada yang tak bagi. Betul. Tak tu yang bagi. Jadi saya mengucapkan sekali tahniah kepada yang berjaya tadi. Semoga berbahagia bagi orang yang panggil masa Tuhan yang baik. Terima kasih diucapkan kepada Dewan yang telah dan Tuan Iman yang telah menyampaikan sumbangan untuk anak-anak kita yang berjaya melanjutkan belajar dan kesan terbaik dalam ujian peperiksaan yang lalu. Jadi tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan ingin memberi sumbangan untuk pondok Ustaz. Ada tu nak kita pusing-pusing sikit tu. Kalau ada yang ingin memberi sumbangan untuk madrasah Ustaz, bolehlah masuk dalam nanti kita sampaikan kepada Ustaz. Terusnya acara yang berikutnya ialah terakhir ialah jamuan ibu semua tuan dan puan-puan untuk menikmati jamuan yang telah kita kita sediakan. Jadi saya berbicara datang pasal masjid merakamkan terima kasih kepada semua tuan-tuan, teman-teman Ustaz yang telah sudi hadir untuk berbicara kepada kita. Di samping itu juga pada tuan-tuan, puan-puan yang telah sama-sama menjayakan program yang terakhir bagi kami. Dan kita akan mengadakan mesyuarat agung melantik anak karya yang baru pada hari Jumaat ini. Boleh itu kalau boleh ramai-ramailah tuan-tuan, pilihlah ahli tata bahasa baru untuk mentadbir masjid kita insya-Allah pada 6 hari bulan hari Jumaat ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, jamuan kita di bawah di sana secara ring kepada Ustaz dan kita jemput ke Dewan untuk jamuan. Silakan semua sekali jemput. Terima kasih semua yang telah menjayakan program kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.